Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita bertemu lagi di dalam slot yang kelima, iaitu bagi modul A08 3124, iaitu bagi modul Small Process Carbon Steel Plate 1 untuk semester 1. Saya mengharapkan para pelajar sekalian dapat memberikan tumpuan yang sepenuhnya dengan apa yang kita pelajari di dalam slot yang kelima ini. Pada slot yang kelima ini, kita akan mempelajari berkaitan dengan topik Measurement of Well. Sebelum ini kita telah mempelajari di dalam slot yang pertama iaitu Mount on Plate, slot yang kedua iaitu Type of Joint, slot yang ketiga Type of Well, dan slot yang keempat adalah Position of Welding. Tetapi kita tangguhkan dahulu pembelajaran kita, iaitu topik yang kelima, Welding Symbol. Kenapa? Sebab saya fikirkan topik yang keenam perlu dipelajari dahulu sebelum kita mengenal itu welding symbol. Jadi pengukuran asas berkaitan dengan welding, kita perlu tahu dulu dia punya term dan apakah itu pengukuran di dalam kimpalan. Measurement of well, ataupun dalam bahasa Melayu kita namakannya adalah sebagai pengukuran di dalam kimpalan. Jadi apakah yang hendak diukur? Di dalam slot kali ini kita akan mempelajari apakah perkara yang perlu kita ketahui untuk kita membuat pengukuran. Bagaimanakah kita hendak mengukur, dan siapakah yang sepatutnya yang perlu membuat pengukuran, dan adakah pengukuran ini penting di dalam kimpalan. Di dalam slot ini kita akan mempelajari satu persatu. Sedikit terminologi berkaitan dengan measurement of well. Measurement of well adalah pengukuran dimensi pada keadaan sebelum dan juga selepas mengimpal. Sebelum mengimpal, ukuran adalah dimensi bagi penyediaan sambungan iaitu joint pada base metal. Adakah pengukuran tersebut mengikut spesifikasi yang telah diberikan? Dan selepas mengimpal, ukuran dimensi bagi well metal iaitu logam kimpal, di mana kita telah siap mengimpal dan hasil kimpalan yang kita telah buat tersebut itu adakah mengikut spesifikasi ataupun kurang ataupun terlebih. Pengukuran boleh dibuat menggunakan welding gauge. Ini adalah salah satu peralatan yang kita gunakan untuk mengukur dimensi-dimensi di dalam kimpalan. Yang ini kita akan terangkan selanjutnya. Dan rujukan bagi pengukuran adalah berdasarkan welding procedure and specification. Yang ini perkara yang antara yang penting di dalam iaitu WPS. Seterusnya, tugas pengukuran dibuat oleh pegawai kualiti. Kenapa pegawai kualiti? Disebabkan projek yang kita hendak lakukan ataupun
base meter yang hendak kita kimpalkan perlu mengikut spesifikasi terlebih dahulu. Kebiasaan pekerja, fitter ataupun supervisor, dia akan memotong terlebih dahulu, kemudian dia membuat persediaan sebelum welder mengimpal. Jadi apabila telah siap sambungan yang dibuat oleh fitter ataupun supervisor, QC, yang ini pegawai kualiti, akan menyemak terlebih dahulu sebelum seseorang pengimpal mengimpal join tersebut. Pengukuran boleh dibuat menggunakan welding gauge. Jadi welding gauge ini digunakan oleh QC untuk mengukur dimensi yang telah ditetapkan. Simbol kimpalan juga akan menjadi rujukan bagi saiz kimpalan dan juga penyediaan base meter. Oleh sebab itu, saya telah bagi tahu awal-awal tadi, kita perlu tahu dulu apakah yang hendak diukur sebelum kita belajar berkaitan dengan welding simbol. Kepentingan pengukuran di dalam kimpalan. Apakah kepentingannya? Iaitu memastikan penyediaan base metal mengikut spesifikasi WPS, iaitu Welding Procedure and Specification. Berapakah velvet angle-nya? Berapakah root gap-nya? Berapakah root face-nya? Jadi yang kedua adalah memastikan hasil kimpalan menepati saiz kimpal yang dibenarkan sahaja. Jika kita anggap saiz kimpal itu adalah kurang daripada spek dia, akan menyebabkan kualitinya akan berkurang dan kemungkinan juga keselamatan juga akan terjejas daripada hasil kimpalan yang tidak berkualiti. Dan saiz kimpal yang tidak mengikut spesifikasi menyebabkan kekuatan kimpalan tersebut terjejas. Ini adalah antara kepentingan pengukuran di dalam kimpalan. Jadi sebelum kita pergi kepada pengukuran di dalam kimpalan, yakni dimensi-dimensi yang perlu kita ketahui, kita perlu mengetahui terlebih dahulu welding terms ataupun terma-terma yang dipanggil di dalam kimpalan. Yang saya tunjukkan ini adalah dua base meter yang telah kamu pelajari di dalam slot-slot yang sebelum ini. Base meter ini disambungkan menggunakan butt joint dan akan dikimpalkan menggunakan type of weld butt weld. Jadi perkara pertama, apabila dikimpal, bulatan berwarna biru tersebut adalah kita namakan dia sebagai root run, larian punca. Ini adalah root run yang pertama kita lakukan untuk butt weld. Kemudian kita akan kimpal lagi satu lapis lagi di atasnya, di atas root run, kita namakan dia sebagai hot run, larian panas. Seterusnya, kita akan buat dua run di situ. Jadi kenapa perlukan dua? Sebab kita hendak memenuhi ruang yang kosong di antara dua base plate tersebut. Yang ini kita namakan dia sebagai fill run, larian untuk penuhkan. Dan apabila hampir penuh, kita akan buat capping run, iaitu lapisan cap yang di atas sekali untuk menutup ruang di antara dua base plate. Dan untuk permukaan root run,
kita namakan dia sebagai penetration bit. Dan pada permukaan bahagian atas sekali capping run, kita namakannya sebagai well face. Jadi kita di bawah kita panggil penetration bit, dan bahagian atas kita namakan sebagai well face. Dan keseluruhan untuk root run, hot run, fill run, capping run, yang kesemua itu kita namakan sebagai well method. Dan pada bahagian pinggir well face, yakni di antara base method dan juga well method, kita namakan dia sebagai toe, well toe. Dan ketinggian untuk well face kita namakan dia sebagai reinforcement. Tadi kita telah terangkan berkaitan dengan butt well. Saya akan terangkan berkaitan dengan fillet well pula. Ini adalah base metal, iaitu besi, keluli ataupun logam. Kita akan membuat penetration terlebih dahulu, seperti butt well juga. Yang ini kita namakan sebagai root run. Kemudian yang kedua, kita jalankan untuk hot run, larian panas. Dan yang last sekali, iaitu yang pertama dan juga yang kedua, untuk kita buat capping run. Sama seperti butt well juga, pada bahagian atas kita namakan dia sebagai well face. Dan pada di antara well metal dan juga base metal, pada kaki well face tersebut kita namakan sebagai toe, well toe. Jadi baik, kita patah balik kepada butt well. Jadi untuk butt well, kadang-kadang kita akan confuse yang mana satu layer, yang mana satu run. Ataupun layer adalah lapisan, run adalah larian. Jadi layer versus run. Saya akan terangkan untuk butt well terlebih dahulu. Yang telah kita belajar tadi untuk root run, yang ni kita adalah first run. Run yang kedua, larian yang kedua adalah second run. Dan yang ketiga adalah third run di sebelah kiri. Kemudian pada sebelah kanan kita akan buat larian yang keempat, fourth run. Seterusnya kita buat capping, yakni capping run, larian yang kelima. Dan kita akan buat larian yang keenam, dan penamatnya adalah larian yang ketujuh, seventh run. Dan apakah ini layer pula? Layer adalah lapisan. Untuk first run kita boleh namakan dia sebagai first layer. Kemudian second run adalah second layer. Dan third layer adalah gabungan di antara third run dan juga fourth run. Kenapa? Ada dua. Sebab larian yang ketiga dan juga larian yang keempat adalah pada lapisan yang sama. Dan itu kita namakan sebagai lapisan yang ketiga. Dan lapisan untuk capping, iaitu fourth layer, kita ada 3 run. Run yang kelima, yang keenam dan juga yang ketujuh. Inilah terma-terma bagi layer dan juga run. Okey, kita tengok bagi fillet well pula. Fillet well, run yang pertama, larian yang pertama adalah penetration yang kita telah buat, root run. Kemudian
second run, second run adalah larian panas, dan juga capping yang third run, dan juga fourth run. Dan bagaimana pula dengan layer? Jadi fillet, kalau kita tengok kat sini, kita dah tahu dah kita ada berapa layer di situ. Kita ada 3 layer, 3 lapisan. So lapisan yang pertama, first layer. Lapisan yang kedua iaitu hot run, dan lapisan yang ketiga, third layer, adalah capping run untuk third run dan juga fourth run. Jadi saya mengharapkan kamu faham apa itu beza di antara layer dan juga run. Beza di antara lapisan dan juga larian. Okey, jadi kita pergi kepada pengukuran yang pertama, iaitu kita mengukur single V butt well bagi penyediaan plate. Ini ada dua base metal 1 dan juga base metal yang kedua. Kita akan buat butt joint dan kita akan kimpal pada butt well. Yang ini kita namakan sebagai thickness plate, iaitu ketebalan bagi base metal tersebut. Dan jarak di antara sambungan base metal 1 dan juga base metal 2 dinamakan sebagai root gap. Dan root face adalah ketinggian bagi root gap. Ini adalah bevel angle. Jadi penyediaan yang kita telah buat untuk base metal, kita serongkan dia, ataupun dinamakan sebagai sudut rencong juga, iaitu bevel angle. Dan apabila digabungkan kedua-dua base metal, kita akan perolehi groove angle. Jadi groove angle juga kita kadang-kadang dipanggil juga sebagai included angle. Ini adalah single V butt well preparation sebelum kita mengimpal. Ini gambar rajah untuk double V butt well. Kenapa double V? Kita tengok ke atas, bahagian atas ada satu V, dan bahagian bawah ada satu lagi V. V yang terbalik. Ini kita namakan sebagai double V. Kita akan kimpal pada bahagian tengah terlebih dahulu. Kemudian bahagian atas kita penuhkan. Dan kita welding lagi bahagian bawah sehinggalah penuh. Ketebalan plate adalah kita namakan sebagai thickness plate. Dan jarak di antara sambungan adalah root gap. Ini adalah root face. Dan bevel angle bahagian atas, apabila digabungkan, dia menjadi groove angle ataupun included angle. Sama juga dengan bahagian bawah. Kita ada bevel angle bahagian bawah dan juga groove angle pada bahagian bawah. Okey, kita pergi pula kepada single U butt well. Kenapa kita panggil U? Tadi kita panggil sebagai V. Dan U sebab apa? Sebab kita nampak bentuk dia seperti huruf U. Jadi huruf U, single U butt well. Thickness plate, ketebalan plate. Dan root gap, awak sudah tahu, adalah jarak di antara dua joint. Dan juga root face, ketebalan ataupun ketinggian pada root gap tersebut. Jadi yang ini adalah bevel angle, sudut lencong yang dibuat. Dan kita gabungkan menjadi groove angle ataupun included angle. Dan ada tambahan dimensi lagi untuk single U. Yang ini adalah root radius. Sebab apa? Ada permukaan yang melengkung,
Di situ kita perlu tahu berapakah jejarinya. Sama seperti single U, ini adalah double U but well. Dia hanya akan buat U bahagian atas dan U bahagian bawah. Dinamakan sebagai double U. Jadi ni untuk plate yang tebal kita terpaksa buat double U, dan thickness untuk dimensi adalah thickness plate. Dan root gap sama, root face adalah sama seperti yang sebelum ini. Bevel angle pun, dan apabila digabungkan dia menjadi groove angle ataupun included angle. Ada juga root radius. Jadi perkara yang sama juga pada bahagian bawah, iaitu U yang terbalik itu. Okey, yang ni adalah sedikit berlainan. Kenapa sedikit berlainan? Kita namakan dia sebagai single J. Tadi adalah single U. Kenapa single J? Disebabkan satu base plate saja yang telah dibevelkan seperti huruf J. Jadi bukan yang kedua-dua. Apabila kedua-dua dia menjadi single U. Ini adalah single J but well thickness plate yang kita telah ketahui. Kemudian root gap, dan ini kita namakan sebagai root face, dan kita akan ada bevel angle sahaja. Bevel angle juga mewakili untuk groove angle. Disebabkan apa? Sebab base plate yang kedua kita tidak buat bevel, dan kita ada root radius untuk single J. Tadi kita telah mempelajari berkaitan dengan pengukuran sebelum kita mengimpal. Dan seterusnya kita akan mempelajari apakah itu pengukuran selepas kita telah siap membuat kimpalan. Jadi contoh yang ditunjukkan ini, gambar rajah kelabu adalah base meter dan gambar rajah hijau adalah well meter. Contoh adalah untuk full penetration but well. Kenapa full? Dia dikimpalkan sepenuh-penuhnya dengan ketebalan base metal. Dan ketebalan base metal kita namakan adalah design throat thickness. Dan ketinggian bagi well face dan juga tebal bagi root penetration itu dinamakan sebagai actual throat thickness. Dan actual throat thickness adalah design throat thickness ditambahkan dengan excess well meter. Jadi apakah ini excess well meter? Iaitu ketinggian capping dan juga ketinggian untuk root, yang itu dinamakan sebagai excess well meter. Dan ini pula untuk partial penetration but well. Kenapa dia adalah partial? Sebab dia dikimpalkan pada sebahagian ketebalan untuk thickness plate sahaja. Ini adalah berdasarkan design yang telah dibuat. Jadi dia akan kimpalkan pada sebahagian sahaja. Actual throat thickness adalah daripada hujung root sehinggalah ketinggian well face. Dan bagaimana pula untuk design throat thickness? Design throat thickness adalah pada bahagian permukaan base plate sehinggalah ke hujung root penetration. Sama juga dia punya formula. Actual throat thickness adalah design throat thickness ditambahkan dengan excess well meter. Tapi pada kali ini, excess well meter adalah hanya ketinggian capping sahaja. Root tiada ketinggian ataupun ketebalan untuk root. Sebab apa? Sebab dia adalah partial penetration but well. Untuk fillet well, size fillet well,
gambar rajah kelabu adalah base metal dan gambar rajah bagi oren adalah well metal. Kemudian terdapat juga ada garisan putih segitiga, itu adalah garisan hidden saiz asal untuk base metal. Jadi di manakah design throat thickness? Design throat thickness adalah bahagian persimpangan base metal sambungan persimpangan sehinggalah well toe untuk fillet well. Boleh tengok di situ design throat thickness. Kemudian untuk actual throat thickness adalah bahagian persimpangan joint fillet sehinggalah kepada ketinggian well face. Ini dinamakan sebagai actual throat thickness bagi fillet well. Dan kita ada lagi dimensi yang lain untuk fillet well, iaitu pada bahagian well toe sehinggalah bahagian dinding fillet base metal dinamakan sebagai horizontal leg length, dan juga vertical leg length yang diukur daripada toe sehinggalah pada lapisan bahagian bawah base metal. Jadi kita ada di sini design throat thickness, actual throat thickness, horizontal leg length dan juga vertical leg length. Formula untuk actual throat adalah design throat thickness ditambahkan dengan well metal excess. Untuk fillet well, terdapat beberapa keadaan apabila telah siap mengimpal. Yang ini adalah keadaan fillet well yang terjadi untuk convex. Jadi convex ini, perbezaan di antara beberapa lagi adalah bahagian design throat thickness. Untuk convex, kita nampak permukaan dia untuk permukaan well metal adalah seperti dia kembung. Dia terlebih sedikit. Yang ini kita namakan sebagai convex, dan design throat thickness kita ambil daripada well toe untuk fillet well dan sehinggalah persimpangan di antara fillet joint tersebut. Kemudian yang kedua, fillet well adalah concave fillet well. Kenapa concave? Bentuknya seperti mencengkung, seperti cekung ke bawah. Jadi kat situ well toe dia kita tidak ambil sebagai design throat thickness, tetapi kita ambil pada bahagian ketinggian well face sehinggalah persimpangan di antara fillet joint tersebut. Yang ini adalah untuk concave fillet well, dan kita membuat pengukuran untuk design throat thickness-nya. Fillet yang ketiga iaitu asymmetrical fillet well. Kenapa dinamakan sebagai asymmetrical fillet well? Ini kerana leg length bagi horizontal dan juga vertical adalah tidak sama. Berpandukan gambar rajah yang diberikan, horizontal leg length adalah lebih besar daripada vertical leg length. Jadi bagaimanakah throat thickness ini diukur? Jadi throat thickness diukur, kita ambilkan satu poin, iaitu well toe pada bahagian vertikal dan well toe bagi bahagian horizontal. Kemudian dijoinkan dengan satu garisan, dan garisan ini diselarikan dengan persimpangan di antara fillet joint menghasilkan throat thickness. Jadi inilah throat thickness berpandukan gambar rajah bagi asymmetrical fillet well.
kita telah mempelajari beberapa dimensi yang perlu diukur di dalam kimpalan. Jadi kita akan belajar lagi bagaimanakah mengukur seperti apa yang dikehendaki di dalam measurement of well. Jadi kita ada satu alat yang kita namakan sebagai welding gauge. Jadi welding gauge ini adalah alat pengukuran bagi mengukur beberapa elemen di dalam kimpalan. Antaranya kita boleh mengukur untuk root gap. Yang kedua adalah untuk mengukur root face, bevel angle, well face, yang ini ketinggian well face berapakah reinforcementnya, root penetration berapakah ketinggian root yang dihasilkan, leg length bagi fillet well, throat thickness bagi fillet well, misalignment, yang ini adalah perbezaan ketinggian di antara base metal 1 dan juga base metal 2. Yang ini adalah merujuk kepada butt well dan juga butt joint. Dan depth, iaitu kedalaman. Apabila kita hendak mengukur sesuatu kecacatan seperti dekat fitting, mechanical damage ataupun lain-lainnya. Type of welding gauge. Kita ada beberapa jenis welding gauge yang biasa digunakan di dalam industri, dan kebiasaan welding gauge ini adalah digunakan oleh QC, yang ini pegawai kualiti yang mengukur ketepatan bagi sesuatu dimensi di dalam kimpalan. Jadi yang pertama kita ada adjustable fillet gauge. Jadi fillet gauge ini digunakan untuk mengukur fillet well dan juga fillet well gauge. Jadi yang ini kita nampak dia ada beberapa saiz yang kita boleh ukur. Berapakah dia punya throat thickness dia, kadar dia punya concave ataupun convex, ada di sini. Ini adalah bagi mengukur saiz fillet well seperti leg length, throat thickness dan sebagainya. Kemudian seterusnya adalah multi-purpose welding gauge. Dan ada satu lagi iaitu digital multi-purpose welding gauge. Jadi kedua-dua jenis type ini kita boleh membuat pengukuran bagi butt well, kita boleh buat pengukuran bagi fillet well. Sebab itu dinamakan sebagai multi-purpose. Jadi bagi mengukur saiz fillet well dan butt well serta penyediaan sebelum mengimpal seperti sudut rencong, ketinggian, jarak dan juga lain-lain. Saya akan tunjukkan cara penggunaan multi-purpose welding gauge di dalam video yang selepas ini. Okey, baiklah, kita telah mempelajari beberapa jenis welding gauge. Jadi saya akan tunjukkan kepada para pelajar sekalian bagaimanakah penggunaan untuk welding gauge. Yang saya hendak tunjukkan welding gauge adalah welding gauge jenis multi-purpose welding gauge. Jadi untuk welding gauge ni kita boleh gunakan untuk fillet well dan boleh gunakan untuk butt well. Jadi perkara pertama yang saya hendak ukur adalah berkaitan dengan welding preparation. Untuk kita buat preparation sebelum kita mengimpal. Perkara yang pertama saya akan tunjuk adalah cara mengukur bevel angle untuk plate butt well. Jadi saya akan tunjukkan. Ini adalah plate 9mm yang kita telah buat bevel dia.
bevel. Jadi berapakah sudut yang telah disediakan? Ini adalah plate yang telah kita sediakan dan kita telah buat sudut dia. Dan berapakah sudut bevel yang telah dipotong ni? Cara pengukuran dia adalah menggunakan welding gauge. Pada bahagian sini ada bacaan untuk sudut dia 0 sehinggalah 60. Boleh lihat sini 0 hinggalah 60. Dan bacaan dia adalah seperti ini. Cara mengukurnya adalah bahagian sini. Berapakah sudut ni? Kita letakkan bahagian sini dan bahagian sini seperti ini. Berapakah bacaannya? Bacaan untuk sudut kita dapati kat sini adalah 35. Bacaannya dia di sini. Ini adalah 30 tambah 5. So 35. Jadi itulah cara penggunaan welding gauge, macam mana hendak mengukur sudut sebelum kita mengimpal. Penyediaan plate penting sebelum kita hendak mengimpal. Perkara yang kedua yang saya hendak ukur adalah berkaitan dengan fillet weld yang telah dikimpalkan. Ini adalah fillet weld. Fillet weld dikimpalkan pada joint, corner joint, seperti yang saya telah ajar pada slot yang sebelum ni. Ini adalah corner joint. Dia ada dua, close corner joint dan juga open corner joint. Tetapi yang ni saya gunakan close corner joint. Kenapa? Plate, base plate yang pertama diletakkan di atas plate yang kedua, kemudian dikimpalkan pada jenis kimpalan fillet weld. Apa yang kita hendak ukur adalah horizontal leg length, panjang daripada sini sehinggalah ke sini, dan vertical leg length daripada bawah hinggalah ke atas, dan juga berapakah ketebalan untuk throat thickness. Jadi throat thickness adalah daripada sini sehinggalah ke sini. Saya akan tunjukkan bahagian untuk mengukur vertical leg length terlebih dahulu menggunakan welding gauge. Jadi bahagian tajam di sini kita letakkan pada bahagian atas weld toe. Kemudian kita dapatkan bacaan dia. Bacaan di sini adalah bacaannya adalah 11 mm. Dan mengukur untuk horizontal leg length, kita cuba letakkan bahagian tajam di sini dan kita dapat bacaan dia. Bacaannya adalah, kita boleh tengok pada sini, bacaan dia adalah 11 mm. Manakala untuk kita mengukur throat thickness, pengukuran throat thickness kita menggunakan bahagian sini. Boleh bergerak dan kita letakkan bahagian permukaan dan juga bahagian dinding sini, dan kita letakkan seperti ini. Ini adalah bacaan untuk ketebalan throat thickness 10.987. Maka bacaan dia adalah 7
mm. Itulah pengukuran untuk fillet well. Perkara yang seterusnya yang hendak saya tunjukkan, pengukuran bagi butt well. Ini adalah butt well, 2 plate dikimpalkan menggunakan butt well. Bahagian atas kita namakan dia sebagai well face dan bahagian bawah adalah root penetration. Pengukuran bagi ketinggian well face. Ini adalah well face, ketinggian dia, berapakah ketinggiannya, menggunakan welding gauge pada bahagian sini. Bahagian tajam diletakkan pada permukaan well face dan kita letakkan bahagian data dia bahagian base plate. Bacaannya adalah, tengok di sini, bacaan dia adalah 3 mm. Maka ketinggian well face adalah 3 mm. Bagaimana pula untuk root penetration? Jadi kita terbalikkan seperti ini. Dan kita membuat pengukuran root penetration. Bahagian tajam kita letakkan pada root penetration dan kita buat bacaan dia. Maka bacaan di sini yang kita perolehi, bacaannya adalah 1 mm. Ini adalah bacaan dalam mm dan ini adalah bacaan dalam inci. Jadi untuk root penetration di sini ketinggian dia adalah 1 mm. Jadi inilah cara mengukur untuk butt well. Jadi sekian, terima kasih. Jadi sekian saja apa yang kita telah belajar bagi slot yang kelima ini, iaitu kita belajar berkaitan dengan measurement of well, iaitu pengukuran di dalam kimpalan. Yang kita telah belajar iaitu bagaimanakah kita nak mengukur perkara-perkara yang kita perlu ukur sebelum kita mengimpal, dan selepas mengimpal apakah yang kita perlu mengukurnya. Jadi baiklah, sekian saja daripada saya untuk slot yang kelima ini. Kita akan berjumpa lagi pada slot yang seterusnya, yang kita akan menceritakan berkaitan dengan welding simbol. Saya mengharapkan para pelajar sekalian dapat memahami dan dapat mengingati apa yang telah kita pelajari. Jadi untuk tambahkan lagi ilmu anda semua, anda boleh memperolehi nota-nota yang telah disediakan, dan juga anda boleh buat sedikit research ataupun search dekat Google ataupun mana-mana maklumat untuk tambahkan lagi pengetahuan dan juga ilmu kepada anda semua. Baiklah, sekian, terima kasih.